Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita mula kelas, jom sama-sama kita buka kelas kita dengan bacaan doa terdahulu, insya-Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam subjek akidah, bahagian yang kedua, muka surat 17. Alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar dan mengenal satu persatu kitab beserta Nabi, seterusnya mengetahui apa bahasa yang digunakan dan apa isi kandungan dalam setiap kitab-kitab tersebut. Baik, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran dinamakan sebagai kitab Samawi. Apa makna kitab Samawi? Kitab Samawi ialah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pilihannya. Baik, jom kita tengok satu persatu. Apa kitab Samawi yang pertama? Iaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dalam bahasa apa? Iaitu dalam bahasa Qibti. Apa makna Qibti? Dahulu, bahasa Qibti ni merupakan bahasa yang digunakan pakai oleh masyarakat Mesir. Baik, itulah bahasa Qibti. Dan apa isi kandungan dalam kitab Zabur ni? Mengandungi fatwa, doa, zikir, nasihat dan peringatan. Jom kita tengok kitab Samawi yang kedua. Kitab Samawi yang kedua iaitu disebut sebagai kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dalam bahasa Ibrani. Baik, apa makna bahasa Ibrani ni? Iaitu yang digunakan pakai bahasa rasmi orang Israel, Ibrani. Dan apa isi kandungan dia? Iaitu mengandungi syariat akidah yang benar serta i'tikad yang betul. Dan seterusnya menyebut tentang Rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kitab Samawi yang ketiga disebut kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dalam bahasa apa tu? Dalam bahasa Suryani. Baik. Bahasa Suryani ni bahasa apa? Iaitu bahasa yang digunakan pakai oleh orang Kristian. Baik, apa isi kandungan dalam dia? Mengandungi wahyu-wahyu Allah yang mengajar manusia kembali, yakni menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama juga dalam kitab Injil ini menyebut tentang Rasul yang terakhir. Dan seterusnya dan yang terakhir iaitu kitab Samawi yang keempat dipanggil apa? Siapa pandai? Dipanggil sebagai kitab Al-Quran. Pandai. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila ustaz kata sallallahu alaihi, jawab sallallahu alaihi wasallam. Pandai. Baik. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kitab Al-Quran ini dia mengandungi apa dia? Iaitu berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Dan juga menjadi panduan kepada manusia sepanjang zaman hinggalah ke hari kiamat. Bahasa mudah apa dia? Apabila Al-Quran ini datang, maka dia telah menghapuskan kitab-kitab yang sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Sebab tu kalau ada orang dia masih lagi mengamalkan, masih mengamal kitab Taurat, tak boleh. Sebab Al-Quran ini dia sudah memansuhkan, sudah menghapuskan kitab-kitab yang sebelumnya. Hingga mana? Hinggalah ke hari kiamat. Sebab tu lepas ni kalau ada orang datang lagi, dia kata saya bawa kitab ni, nama kitab sekian-sekian-sekian. Bohong. Tak ada dah. Kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir hingga ke hari kiamat.
Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apa tujuan kitab-kitab diturunkan? Iaitu, apa tujuan dia? Diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi petunjuk kepada umat manusia jalan dan cara hidup yang betul. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung rancangan. InsyaAllah, kita tangguh dulu perbincangan kita. Nanti kita akan masuk lagi iaitu mengenai kelebihan Al-Quran. Nanti kelebihan Al-Quran ni saya akan tunjuk kepada tuan-tuan bahawasanya ya Allah, hebatnya rupanya kelebihan Al-Quran ni. Baik, insyaAllah di lain hari, masa yang sama, kita akan bertemu lagi. Mohon maaf anda kata terkasar bahasa, tersilap bicara. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan saya sendiri. Sebelum saya akhiri kalam, jom sama-sama kita tengok satu perbezaan bacaan antara kitab Taurat, kitab Injil dan juga kitab Zabur, seterusnya kitab Al-Quran. InsyaAllah sama-sama kita hayati. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.